Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, hari ini kita jumpa lagi dalam pelajaran fiqh untuk tahun 4. Okey, kita masih lagi dalam tajuk yang sama, iaitu tentang solat Jumaat. Okey, sebelum ni kita dah belajar kan tentang pengertian dia, syarat dia, semua tu kan. Okey, hari ini kita teruskan lagi pada isi-isi yang seterusnya, iaitu tentang rukun solat Jumaat. Okey, rukun solat Jumaat ni sama juga dengan rukun solat yang kamu dah belajar. Sama juga ada 13 daripada niat dan hinggalah tertib. Cumanya ini dikhususkan pada rukun solat Jumaat. Okey, kita terus je ya. Untuk rukun solat yang pertama, mestilah niat. Niat apa? Niat untuk solat Jumaat. Macam mana niatnya? Usalli faradul jum'ati rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Kerana apa makmuman? Sebab kita menjadi makmum, sebab kita ikut imam. Okey, jadi maksudnya ni, sahaja aku solat faradul Jumaat 2 rakaat mengikut imam kerana Allah Ta'ala. Okey, ingat ya, ini adalah niat untuk solat Jumaat. Okey, kita teruskan lagi. Yang kedua, berdiri betul bagi yang mampu. Okey, seperti yang kita sihat, masih boleh lagi untuk berdiri, kita hendaklah berdiri untuk menunaikan solat. Yang tak mampu tu adalah yang duduk, baring, itu ikut kepada kemampuan masing-masing. Okey, kita yang sihat ni seboleh-bolehnya berdiri, kita hendaklah berdiri dengan betul. Okey, seterusnya yang ketiga, takbiratul ihram. Takbiratul ihram ni Allahu Akbar. Yang itu adalah takbiratul ihram. Seterusnya yang keempat, baca Al-Fatihah. Okey, baca surah Al-Fatihah. Yang kelima, rukuk dan tomak ninah. Rukuk dan tomak ninah. Kenapa dia tambah tomak ninah? Tomak ninah ni apa? Tomak ninah ni seperti kamu berhenti sekejap. Kamu berhenti pada rukuk untuk membaca doa-doa yang ada dalam rukuk. Apa dia? Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, kan? Itu untuk baca pada rukuk. Sebab tu dia kata dan tomak ninah. Kalau dia tak tomak ninah, nanti kamu solat laju. Kalau kamu pernah nampak lah orang solat rukuk tak berhenti. Daripada awal terus rukuk, terus bangun je, tak sempat baca apa-apa. Jadi dia tak tomak ninah, maka solat tu tak sah. Okey, seterusnya. Yang keenam, i'tidal dan tomak ninah. I'tidal ni sami Allahu liman hamidah. Itu i'tidal. 7, sujud dan tomak ninah. 8, duduk antara 2 sujud dan tomak ninah. Yang ke-9, duduk tahiyat akhir. 10, membaca tahiyat akhir. Yang ke-11, membaca selawat. Yang ke-12, salam. Dan yang ke-13, tertib. Semua ni mesti ada ketika mana kamu melakukan perbuatan dalam solat. Sama je macam rukun-rukun solat yang lain. Rukun-rukun solat fardu yang kamu dah belajar kan, ada 13. Sama je. Jadi mesti kamu dah hafal benda kan. Jadi tak ada masalah kamu nak ingat tentang rukun solat Jumaat. Okey, seterusnya. Okey, tadi Ustaz lupa nak beritahu, yang ni tadi ada dalam buku teks kamu, muka surat 4. Okey, kita tengok pada muka surat 5. Okey, tentang sunat Jumaat pula. Okey, sunat Jumaat. Okey, apakah perkara-perkara sunat ketika hari Jumaat? Perkara-perkara yang disunatkan untuk dilakukan pada hari Jumaat sebelum pergi ke solat Jumaat. Yang pertama, mandi sebelum pergi ke masjid. Mandi sebelum pergi ke masjid. Mandi saja ke? Tak, ini taklah dinamakan mandi sunat. Mandi sunat sebelum pergi ke masjid. Okey, seterusnya, membersih dan memotong kuku tangan dan kaki.
disunatkan kita setiap hari Jumaat untuk memotong kuku tangan dan kaki. Okey, hari ni kamu dah potong kuku tangan dan kaki belum? Tengok kuku masing-masing. Panjang ke pendek? Kalau panjang, jangan lupa potong kuku. Okey, seterusnya yang ketiga, memakai wangian. Disunatkan juga sebelum pergi ke masjid memakai wangian. Pakai minyak wangi kan. Tapi janganlah kamu nak habiskan satu botol minyak wangi tu. Masuk je habis satu masjid tu bau kuat. Pening pula orang sebelah nanti nak solat macam mana kan. Jadi berpada-padalah pakai minyak wangi tu. Okey, seterusnya datang awal ke masjid. Datang awal masjid ni juga sunat. Jadi datang awal masjid pun kita dapat pahala sunat. Seterusnya masuk ke masjid dengan mendahulukan kaki kanan sambil membaca doa. Okey, masuk masjid, datang awal ke masjid tadi, lepas tu masuk adalah menggunakan kaki kanan. Dah belajar kan? Tak kiralah solat Jumaat ke solat apa pun, bila-bila kamu nak masuk masjid hendaklah mendahulukan dengan kaki kanan dan baca doa masuk masjid. Okay, macam mana doanya? Ni doa masuk masjid. Allahumma ghfirli zunubi waftahli abwaba rahmatik. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan bukakanlah pintu-pintu kurniaanmu dan rahmatmu. Maknanya kamu tak payahlah baca. Sebelum nak masuk kamu nak langkahkan kaki kanan ke masjid, baca ni, Allahumma ghfirli zunubi waftahli abwaba rahmatik. Okey. Doa ni pun kamu dah hafal kan semua? Biasa kan? Bila masuk masjid mesti dah baca dah kan? Okey, seterusnya solat tahiyatul masjid sebelum duduk. Okey, tadi datang, dah masuk. Okey, jangan terus duduk. Sebelum duduk, solat tahiyatul masjid dulu. Okey, solat tahiyatul masjid ni berapa rakaat? Sebanyak 2 rakaat. Okey, kita tengok macam mana nak baca niatnya. Okey, usolli sunnata tahiyatul masjidi. Okey, usolli sunnata tahiyatul masjidi ra'ataini lillahi ta'ala. Sahaja aku menunaikan solat sunat tahiyatul masjid 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Ini adalah doa untuk solat sunat tahiyatul masjid sebanyak 2 rakaat sahaja. Okey. Seterusnya solat-solat sunat-sunat pada Jumaat juga. Selepas kita dah solat sunat tahiyatul masjid, kita dah duduk dah kan? Okey, dah habis, dah sampai salam tu kita dah duduk, dah elok dah duduk. Lepas tu kita disunatkan juga untuk niat iktikaf. Okey, selepas kamu dah niat iktikaf, selagi mana kamu berada di masjid, selagi itulah malaikat-malaikat akan mendoakan kamu. Okey, jadi disunatkan kita untuk baca niat iktikaf. Tahu tak doa niat iktikaf ni macam mana? Tengok ni. Okey. Niat iktikaf. Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjidi lillahi ta'ala. Sahaja aku beriktikaf dalam masjid ini kerana Allah Ta'ala. Okey, ingat ya. Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjidi lillahi ta'ala. Bila kita dah duduk, pastikan kita baca niat iktikaf ni. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan lepas tu dapat pahala. Selagi mana kita duduk dalam masjid lepas kita dah niat iktikaf ni, insya-Allah malaikat akan mendoakan kita. Okey, seterusnya yang terakhir, sunat Jumaat, berzikir dan membaca Al-Quran. Lepas kita dah niat iktikaf tu, ambillah Al-Quran ke, ambil apa, biasa kat masjid ada apa, ada surah kitab surah Yasin ke, baca. Tak pun berzikir, berzikir banyak kan, macam-macam zikir kan, berzikirlah sampailah masuk waktu. Sampai dah masuk waktu,
solat sunat, lepas tu sampailah khatib naik atas mimbar nak berkhutbah. Bermasa ketika mana berkhutbah, khatib dah baca khutbah ke atas, kamu jangan pula buat macam-macam. Kita lebih disunatkan lagi untuk mendengar khatib membaca khutbah. Okey, kita tadi dah belajar tentang rukun solat Jumaat dan sampailah sunat Jumaat. Okey, yang nombor 6 ni amali solat Jumaat. Amali solat Jumaat ni patutnya kita buat macam mana solat Jumaat tu dilakukan. Biasanya kita buat kat sekolah lah kan, tapi ni dah PKP ni kita tak boleh lah nak buat amali. Tak apalah, InsyaAllah nanti kalau dah buka sekolah kita buat sama-sama. Okey, ni kata mengerjakan solat Jumaat pada setiap hari Jumaat. Solat Jumaat ni dilakukan pada hari Jumaatnya, Jumaat sahaja. Tak ada orang buat solat Jumaat hari Khamis, hari Rabu ke, hari Isnin ke, hari Ahad ke, hari Sabtu, tak ada. Dia mesti dilakukan pada hari Jumaat. Okey, cukup setakat tu saja penerangan Ustaz untuk hari ini. Mudah-mudahan apa yang Ustaz sampaikan tadi kamu boleh faham, insya-Allah. Okey, terima kasih. Kita insya-Allah ke pelajaran isi seterusnya kita akan belajar. Ustaz akan terangkan lagi pada pelajaran fiqh pada masa akan datang. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi taala